أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. Maksudnya, dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan, yakni Al-Quran, kepada hamba kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu, dan panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain dari Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar. Maka kalau kamu tidak dapat membuatnya, dan sudah tentu kamu tidak akan dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan-bahan bakarannya, yakni umpannya manusia dan batu-batu, berhala-berhala, iaitu neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Ayat ini mengesahkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan mukjizat, tanda kerasulan dan kenabiannya ialah kitab suci Al-Quran. Tiap-tiap rasul diberi tanda kerasulannya dengan mukjizat mengikut zaman masing-masing. Zaman Nabi Nuh alaihi salam, setelah diberi tempoh 950 tahun, berlaku mukjizat banjir yang besar, dibinasakan mereka yang kafir. Sebelum daripadanya ada mukjizat-mukjizat yang lain, perkara yang pelik pada Nabi Nuh. Nuh seorang yang baik, yang benar, yang diketahui akhlaknya, cerdik dan bijaknya. Mereka lawan, Allah Ta'ala tunjuk perkara luar biasa pada diri Nabi Nuh. Mereka degil. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan tanda yang besar, taufan, menenggelamkan semua mereka yang kafir. Hidup mereka yang beriman saja. Sehingga manusia yang lahir pada hari ini adalah daripada zuriat Nabi Nuh alaihi salam, generasi selepas Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam ditunjukkan mukjizat, ketahanan dibakar dalam api besar yang dinyalakan. Bila Namrud berhujah dengan Ibrahim, kalah hujah. Lawan yang hujah kalah, akhirnya marah. Bila kalah berhujah, marah, menggunakan kuasanya memerintah dibuat tempat dinyalakan api yang besar untuk dibakar Ibrahim alaihi salam. Nak pergi dekat api tak boleh pula, besar sangat api panas. Digunakan minjanir, dicampur Ibrahim dengan minjanir. Minjanir ialah senjata berat yang digunakan untuk melontar batu yang besar bagi meruntuhkan kota. Bidah, bidah batu besar untuk meruntuhkan kota, itu minjanir. Ibrahim diletakkan di atas menjanik, dilontar dalam api. Mengikut adaknya, dengan lontaran menjanik sudah mati, tak mati. Jatuh dalam api tak ada apa-apa. Mukjizat Ibrahim AS. Nabi Saleh dengan unta yang dilahirkan daripada batu yang bukit yang besar. Mereka nak mukjizat sangat. Mereka sembelih unta. Allah Ta'ala binasakan mereka.
sehingga mereka berlindung dalam rumah yang dipahat dari bukit yang pejal dengan tempikan yang kuat. Mereka dimatikan semuanya. Kaum Ad yang menentang Nabi Hud mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi kerana tubuh mereka yang besar, macam gergasi boleh mengangkat batu-batu yang besar. Mereka membuat bangunan-bangunan yang tinggi kerana gagah dan kuat. Mereka lawan Nabi Hud, mereka dibinasa dengan tiupan angin yang kuat, menerbangkan mereka, dibinasakan. Begitulah Nabi Musa alaihi salam di zaman Fir'aun berbangga dengan ilmu sihir, maka Allah mengutuskan Nabi Musa bersama dengan Nabi Harun alaihi wassalam. Musa diberi mukjizat tongkat dan mukjizat yang lain mengalahkan sihir ahli-ahli sihir Fir'aun. Begitulah nabi-nabi yang lain ada mukjizat. Nabi Isa, nabi akhir kalangan Bani Israel, boleh menghidupkan orang yang mati. Yang sudah mati ratus tahun, ribu tahun, Nabi Isa berdoa, bangun daripada kuburnya. Penyakit yang tak ada harapan disembuh oleh ilmu perubatan. Dengan mukjizat Nabi Isa alaihi salam disembuhkan. Mereka lawan juga Nabi Isa. Dan Nabi akhir zaman Muhammad SAW, dia beri mukjizat ilmu. Kerana di zaman mutaakhir ini Allah Ta'ala beri manusia kemajuan ilmu. Sama ada ilmu yang berkait dengan agama, kalangan ahli kitab, menggunakan kajian-kajian kitab, menggunakan taib, menggunakan internet, macam-macam kitab boleh baca berlaku. Ilmu yang berkait dengan undang-undang, berkait dengan politik, berkait dengan ekonomi, dikumpulkan semuanya. Ilmu yang berkait dengan sains dan teknologi, alat-alat yang canggih yang kita tengok sendiri pada hari ini, alat yang pelik, mikrofon pembesar suara, radio, TV, internet, telefon tanpa wayar, macam-macam, boleh meredah angkasa lepas menggunakan alat-alat yang canggih. Maka Allah turunkan mukjizat ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quranul Karim. Diturunkan 30 juzuk Al-Quranul Karim. Surah Baqarah ialah surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. Surah kita baca, surah diturunkan di Madinah. Setelah ditegakkan pemerintahan Islam, diamalkan hukum-hukum Islam yang diturunkan di dalam Quran itu. Lalu Allah mencabar, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, dan jika sekiranya kamu ragu, kamu syak terhadap apa yang telah kami turunkan, yakni Al-Quranul Karim, yang kami turunkan ini kepada hamba kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan jadikan Muhammad SAW dalam keadaan buta huruf. Dilahirkan di Mekah, tempat yang jauh daripada tamadun-tamadun besar dunia, Parsi, Rom. Tak ada golongan ahli kitab, tak ada ahli falsafah. Tempat di tengah padang pasir yang jauh, orang tak pergi. Di tempat dilahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintah Ibrahim menghantar puteranya Ismail untuk dilahirkan Muhammad SAW di situ. Tempat yang tak ada harapan untuk belajar, untuk mengaji. Zaman yang sangat payah. Muhammad dijadikan buta huruf, tak tahu membaca, tak tahu menulis, tetapi beri akal yang luar biasa, kebijaksanaan yang luar biasa. Sebaik saja wahyu diturunkan kepadanya, dia ingat terus dan membaca wahyu itu kepada orang ramai. Menunjukkan Quran adalah daripada Allah, bukan dikarang oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad tak mengaji mana-mana universiti, tak belajar dengan mana-mana golongan ahli kitab, dengan ahli-ahli falsafah, jauh daripada ilmu. Dirinya dibentuk oleh Allah Ta'ala, dimatikan ayah dan ibunya sejak kecil,
Dimatikan Tok Ki datuk dia. Dalam keadaan begitu, dijaga oleh Allah Ta'ala. Diturunkan mukjizat ilmu Al-Quranul Karim. Dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya kamu ragu terhadap hamba-Ku Muhammad, kamu ragu terhadap Quran yang aku turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mislih, sila kamu bawa satu surah seperti Al-Quran. Satu surah bi suratin, dengan lafaz nakirah, dengan maksud sama ada surah yang panjang ataupun surah yang pendek. Surah pendek pun tak apa. Surah pendek juga pendek sekali. Bawa surah yang pendek. Sila membawa satu surah yang pendek. Sila buat. Dok surah panjang, surah pendek. Buat macam Quran. Dalam Quran ada surah panjang, dalam Quran ada surah pendek. Diriwayatkan oleh Ammar bin As radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang bijak. Daripada Mekah dia masuk Islam, kemudian dia belum Islam lagi. Dia berjumpa dengan Musailamatul Kadzab. Musailamah pembohong besar yang mengaku jadi nabi. Mengaku jadi nabi. Dia kena Ammar bin As ni. Dia tanya Ammar bin As, kawan amu hak di Mekah tu dia kata terima wahyu. Apa benda wahyu dia terima? Ammar bin As kata antaranya wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Musailamah hak pelawak pesawat kata, aku terima wahyu juga. Nanti sekejap dia kata. Dia nengung sekejap. Nengung, dia pun baca. Ya wabar innama anta udunani wasadar wasairuka haqar faqar, kata dia. Dia baca saja. Ya wabar wabar ni menatang macam musang negara Arab. Wahai wabar, mu ada dua telinga, ada dada, kata. Dia kata macam mana Ammar kata wallahi innaka ta'lamu anni la a'lamu annaka takdzib, kata Ammar. Aku tahu mu pelawak. Ammar kata. Mu tahu aku tahu mu pelawak. Ni kata-kata yang nak lawan Quran. Mana boleh nak lawan patung dengan Quran? Ada ke orang kita Melayu ni buat patung dengan ayat Quran? Jangan main-main. Jangan buat patung-patung dengan ayat Quran ni. Ini mukjizat, jangan buat main-main. Tak boleh. Buat gurau-gurau dengan ayat Quran tak boleh. Jangan macam kata, ada ke orang Melayu tak tahu makna buat gurau dengan ayat Quran. Buat gurau dengan ayat Quran. Tak boleh, jangan. Ini mukjizat. Golongan ahli kitab bila dengar Quran, dalam Quran ada hukum hudud, ada hukum qisas. Dalam kitab Taurah ada hudud dan ada qisas. Kitab Taurah, kitab inturunkan pada orang Yahudi melalui Nabi Musa alaihi salam, di mana Allah Ta'ala kekalkan hukum qisas dan hudud dalam Taurah, dikekalkan dalam Quran. Kerana undang-undang ni undang-undang yang berpanjangan, yang tak ada cara lain menyelesaikan masalah. Maka orang Yahudi termasuk orang Kristian yang membaca perjanjian lama. Orang Kristian dia ada kitab perjanjian lama. Ke Nabi Isa alaihi salam diperintah oleh Allah supaya beramal dengan Injil dan dengan Taurat, dua-dua sekali. Maka Kristian yang ortodok, Kristian yang berpegang sungguh, dia pegang juga dengan Taurat. Dalam Taurat ni ada hukum-hukum yang sama dengan Quran. Termasuklah tak boleh makan lagi babi. Orang Kristian makan lagi babi itu dia lawan kitab dia. Dia tak ikut hukum hudud, hukum kisah, dia lawan kitab dia sendiri. Termasuk kalangan padri-padri yang mengkaji dengan ikhlas masuk Islam. Quran kitab Allah Ta'ala sungguh. Termasuklah penyair-penyair Arab yang bijak-bijak. Bila dengar Quran, kata-kata Quran tak boleh nak reka. Tak boleh nak lawan kata-kata Quran. Dalam bahasa Arab perkataan duduk
Melayu duduk saja, duduk congok, duduk tenggung, duduk sela, duduk tipuh, duduk. Bahasa Arab perkataan duduk jalasa, rakadha, qa'ada, duduk. Perkataan yang berbeza antara satu sama lain. Tidur beberapa perkataan. An-naum, al-qaylulah, al-haylulah, al-failulah, al-ghailulah. Tidur. Perkataan tidur. Beberapa perkataan dalam bahasa Arab. Tidur masa ni, tidur masa ni, tidur masa ni. Ini mukjizat dari segi ilmu bahasa. Orang Arab sendiri tak boleh nak menetapkan perkataan yang tepat dengan kedudukan dia sebagaimana Al-Quran Karim. Ini kehebatan Quran. Dari segi bahasanya, dari segi nahwunya, susunan ayatnya, tak boleh lawan penyair, tak boleh lawan sastrawan, tak boleh lawan ahli-ahli pidato, ahli-ahli politik, demokrasi ke, diktator ke, teokrasi ke. Tengok ayat-ayat Quran yang berkait dengan pemerintahan negara, yang berkait dengan undang-undang negara, undang-undang antarabangsa. Zaman dulu tidak ada undang-undang antarabangsa. Setelah dunia moden, berlaku perang dunia, maka ahli undang-undang bermesyuarat di Belanda, bermesyuarat bagaimana nak cegah peperangan atau nak kawal peperangan melalui undang-undang antarabangsa. Tak erti nak mikir, akhirnya baca terjemahan Al-Quran. Dalam Quran ada ayat-ayat yang berkait dengan undang-undang antarabangsa. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah perjalanan Allah akan orang-orang yang memerangi kamu, dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Di sana ahli-ahli falsafah yang nak menghapuskan peperangan. Tak boleh. Ada negeri yang zalim, yang jahat, serang negeri kita. Dia nak lock, dia kena lawan. Nak lawan macam mana? Batas dia macam mana? Tak ada. Tengok Quran. Quran ada cara dia. Dalam peperangan, dalam perdamaian, dalam perjanjian, ekonominya, politiknya. Wa 'allallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ahli-ahli ekonomi Yahudi mengatakan riba adalah keperluan, maka dilakukan muamalah riba. Tiba-tiba muamalah riba menghancurkan ekonomi, menghancurkan kehidupan bermasyarakat. Muamalah riba yang diharamkan oleh Islam dalam bidang ekonomi. Ini mukjizat Al-Quranul Karim. Mereka tak boleh lawan. Quran sesungguhnya adalah mukjizat, menandakan daripada Allah Ta'ala. Dan Muhammad SAW adalah Rasulullah yang dipilih oleh Allah SWT menjadi Rasul. Kalau kamu orang yang benar, sila buat satu surah. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggillah syuhada'akum. Syuhada'akum ni sama ada pemimpin-pemimpin, sama ada ilmuwan-ilmuwan kamu dalam segala bidang, termasuklah Tuhan-Tuhan yang kamu lantik lain daripada Allah. Panggil mereka, buat satu perhimpunan, satu seminar, himpunkan semua mereka, reka satu surah seperti Quran. Buat satu surah seperti Quran, reka, sila reka. Panggil Tuhan-Tuhan kamu, manusia ke jin ke binatang apa ke. Panggil pemimpin-pemimpin kamu seluruh dunia yang kamu anggap pemimpin ni bijak sangat, pilih dia bijak sangat. Panggil pemimpin itu, buat satu surah seperti Quran. Sila buat. Kalau kamu adalah orang yang benar. Ada pemimpin-pemimpin nak melekehkan Al-Quran, semua dak pakar belaka. Di antaranya ialah Habib Bourguiba, bekas Presiden Tunisia di tahun 50-an 60-an. Orang Arab. Menuduh Quran adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Hasil Nabi Muhammad bercampur dengan orang Arab, pemimpin Arab dengan masyarakat. Nabi Muhammad reka Quran. Dia tuduh Nabi Muhammad reka Quran. Ulama-ulama telah mengecam. Kita kena baca dalam Quran ni ada ayat yang tegur Nabi. Ayat yang tegur Nabi. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Dia Muhammad telah menunjukkan masa mukanya kerana datang seorang buta. Pada masa Nabi duduk di Mekah,
Abdullah bin Maktum, seorang sahabat yang buta, yang gemar menuntut ilmu. Nabi duduk tengah bercakap dengan pemimpin Mekah, Abu Jahal dan lain-lain, kerana mengharapkan Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya masuk Islam. Dan Nabi bercakap dengan pembesar Mekah. Abdullah bin Maktum yang buta ni mari, "Ya Rasulullah, alimni mimma 'allamaka Allah." Dia tak nampak. Dia tak nampak orang. "Wahai Rasulullah, ajar pada saya apa yang Allah ajarkan kepadamu." 2-3 kali Nabi masam. Nabi tunjuk masam tali ala kerain. Allah Ta'ala turunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ul ama. Telah masam mukanya kerana datang seorang buta. Ayat yang menegur Nabi sendiri. Ini dia reka kan ni? Nabi reka sendiri. Tidak. Ini daripada Allah. Daripada Allah. Termasuk ayat yang berkait dengan Nabi berkahwin dengan menantu angkatnya Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha ummul mukminin. Zainab yang berkahwin dengan Zaid bin Harithah anak angkat Rasulullah. Sayangnya Nabi ber Zaid bin Harithah ni. Macam anak dia Usamah bin Zaid, macam cucu dia. Orang dia panggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Tidak. Ini bukan anak Muhammad, ini anak angkat dia. Panggil ayah dia Zaid bin Harithah. Tuhan kata, jangan panggil Zaid bin Muhammad. Dia bukan anak Muhammad. Untuk menyatakan anak angkat adalah anak angkat, bukan anak keturunan. Sehingga dia boleh berkahwin ayah angkat dengan isteri anak angkat dia. Allah Ta'ala atur Zaid bercerai dengan Zainab binti Jahshin. Allah Ta'ala turunkan ayat zawajnakaha. Ayat tu zawajnakaha. Aku kahwinkan engkau Muhammad dengannya, dengan Zainab binti Jahshin. Tengoklah betapa malunya Nabi nak kahwin menantu akak dia. Tapi Allah menurunkan wahyu. Wa ma kana mu'minin wala mu'minah idza qada Rasulullah amran an yakuna lahumul khiyatu min amrihim. Tidak harus bagi seorang lelaki yang beriman bila Allah dan Rasul memutuskan sesuatu perkara, dia membuat pilihan yang lain. Ini ayat yang kena atas kepala Nabi. Tapi ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi hukum kepada manusia sehingga hari kiamat. Walaupun menimpa diri dia sendiri. Ini Nabi reka ke ni? Reka? Tidak reka. Nabi betul-betul berkait dengan hukuman hudud. Bila seorang perempuan Bani Makhzum mencuri seorang perempuan bangsawan, mari pemimpin Quraisy suruh Usamah bin Zaid pujuk Nabi jangan hukum kerana dia seorang perempuan bangsawan. Al-Quran kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, kerat tangan keduanya. Hukuman cegahan daripada Allah. Hukuman cegahan daripada Allah. Allah suruh hukum begini. Bila Zaid mari pujuk, Nabi marah. Ini hukum Allah. Minta aku batal hukum Allah. Nabi keluar masjid. Wa aimallahi law kanat Fatimah binti Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, sekiranya putriku Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Ini hukum Allah. Hukum Allah. Ini bukan Nabi reka Quran, bukan. Habib Berkhabar kata Nabi reka Quran. Mampu dah Berkhabar, tak ada dah. Sebut mampu dah senang. Tak ada dia, mati dah. Mati dah. Ini. Ada seserawang Arab yang tuduh Nabi karang sendiri. Semua tak ada dah. Habis. Ada yang bertaubat. Setelah dia kaji sungguh-sungguh Quran ni mukjizat daripada Allah Ta'ala. Bukan Nabi reka, bukan Nabi buat-buat. Nabi seorang yang buta huruf. Tak tahu membaca, tak tahu menulis. Terima wahyu terus baca, sahabat-sahabat yang menyalin Quran ni. Yang kita baca ditulis oleh para sahabat. Nabi membaca, sahabat-sahabat tulis. Dengan berbagai-bagai qiraat yang dibaca itu pula mengikut lahjah orang-orang Badui yang banyak kabilah-kabilah dia. Maka dia sebut huruf mengikut kabilah-kabilah dia. Dengan sebab itu jangan kita keras sangat
Kawan tu kerah lidah tak boleh nak sebut makhraj dia. Dak buat tok imam semayang selalu. Ini. Nabi kata Tuhan turunkan Quran dengan beberapa lughat. Nak suruh macam lidah dia bukan, padahal dia Melayu bukan Arab pun. Lidah dia lidah Melayu bukan lidah Arab. Tapi nak tunjuk lebih pada Arab lagi. Ini jadi masalah ni. Ini kena sedar. Ini Quran adalah kitab mukjizat. Pernah Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, seorang yang alim dalam ilmu Quran, ilmu Al-Quranul Karim, menegur seorang yang baca Quran depan dia, mau baca ni tak betul. Kata Ubay bin Ka'ab. Lalu orang tu baca depan Nabi. Nabi kata betul. Nabi baca betul. Ubay pun rasa malu. Kerana dia alim. Dia iktiraf oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala iktiraf. Sehingga Allah Ta'ala suruh Nabi baca suratul Bayyinah. Depan Ubay bin Ka'ab. Ilmu Ubay bin Ka'ab. Bila Nabi Ubay bin Ka'ab tak iktiraf bacaan seorang depan dia. Orang tu baca depan Nabi. Nabi terima pula. Malu dia. Malu dia. Lalu Allah Ta'ala, Nabi kata, wahai Ubay, Allah Ta'ala turunkan Quran dengan beberapa lughat. Ni kita kena faham. Kecuali sengaja kita main-mainkan huruf. Kita boleh sebut buat main-main. Itu tak boleh. Ini Allah Ta'ala maafkan kesilapan dengan sebab kelemahan lidah-lidah. Kita mengikut bahasa dan bangsa masing-masing. Dimaafkan oleh Allah. Quran adalah kitab mukjizat. Mukjizat ilmu. Memang tak ada orang yang mampu nak baca macam Nabi. Tak ada. Nabi ini istimewa. Kalau kamu ragu sebagaimana yang Tuhan turunkan, buat satu surah sepertinya. In kuntum sadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu, maka jika kamu tidak dapat membuatnya. Walan taf'alu, dan kamu tidak akan dapat membuatnya. Mu tak boleh buat macam Quran. Sampai bila-bila, sampai kiamat pun tak boleh buat macam Quran. Tak boleh buat macam Quran. Tak mampu. Termasuk ahli-ahli sains tentang angkasa lepas. Dia kaji bintang menggunakan teropong. Bintang jauh ni nampak dekat. Dia guna Quran, kata bintang ni begini-begini. Dia kaji begini. Tak sama dengan Quran. Dia kata Quran salah. Quran salah. Ada alat yang lebih moden lagi. Betul dengan Quran. Betul dengan Quran. Menunjukkan kalau manusia buat kajian dalam apa-apa pun, kajian dia bercanggah dengan Quran, Quran yang betul. Quran yang betul. Akhirnya Quran yang betul. Quran ni ilmu Allah Ta'ala. Maka dia mengaku daripada Allah Ta'ala. Kalau tak tepat dengan Quran, menandakan ilmu dia tak betul. Kelemahan. Quran ni ilmu Allah Ta'ala. Kalau kamu tak mampu buat dan tak akan mampu sampai bila-bila nak buat Al-Quran ni, fattaqun nar, maka takutlah akan api neraka. Akan api neraka. Allati waquduha an-nas wal hijarah. Yang umpan api neraka ni ialah manusia dan batu-batu. Apa dimasukkan batu-batu di sini? Manusia, kita tahu dah manusia. Batu-batu ni apa dia? Khilaf ulama menafsirkan batu-batu ini. Dalam tu sebut batu berhala. Mengapa pula batu berhala kena bakar? Batu berhala dia tak salah. Orang yang buat berhala batu tak boleh nak gerak macam mana? Ada ulama-ulama yang mengatakan, di antaranya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, di riwayat Ibnu Abbas, ada juga riwayat Ibnu Abbas, riwayat yang lain kalangan sahabat. Maksud batu-batu itu ialah batu arang batu. Arang batu yang Tuhan jadikan umpan untuk memanaskan lagi api neraka itu. Arang batu ni, api itu panas dah. Api itu panas dah. Supaya panas lagi, maka arang jadi umpan untuk menambahkan lagi panas api neraka itu. Ini makna batu-batu. Dia sebut dengan kibrit, iaitulah batu yang dijadikan oleh Allah untuk menyalakan lagi api neraka, jadi dia lebih panas. Di antara yang kita tahu atas dunia ni ialah belerang, arang batu. Ini adalah bahan bakar untuk memanaskan lagi batu itu. Itu batu tak salah,
Tuhan jadikan dia bahan untuk bakaran, untuk memanahkan lagi manusia yang kafir itu. Ada juga qila, setengah ulama mengatakan batu berhala. Batu berhala pun untuk memanahkan juga, memanahkan. Batu tu tak berdosa, orang hak sembah dia berdosa. Batu tak ada apa-apa dia. Memanahkan orang yang menyembah dia itu dalam neraka. Sebagaimana malaikat yang duduk di neraka, malaikat tukang jaga neraka, tak ada apa-apa dia. Tak ada apa-apa dia dengan neraka, dia tukang jaga neraka ni. Tuhan jadikan ada ketahanan. Adapun manusia ni memang jadi umpan api neraka. Uiddat lil kafirin, disediakan untuk orang-orang yang kafir. Yang jadi umpan api neraka ni orang-orang yang kafir. Kafir maknanya kafir engkar. Engkar makna apa? Melawan. Lawan apa? Lawan Quran. Lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa Islam. Setelah diberitahu berkenaan dengan Islam, berkenaan dengan hukum Allah, berkenaan kitab Allah Ta'ala, tiba-tiba dia pergi lawan juga. Lawan juga. Degi lawan. Berasa dia bijak, pandai pada Quran lagi. Buat hukum sendiri, buat peraturan sendiri, latih Tuhan sendiri, buat cara sendiri. Lawan dengan petunjuk Allah yang ada dalam Quran. Tuhan yang menjadikan seluruh alam. Nak lawan Tuhan yang buat dia sendiri, buat peraturan dia, dia tak tahu diri dia sendiri. Buat Tuhan kesian ke dia, sayang ke dia, dia tak sayang pada diri dia sendiri. Buat peraturan yang merosakkan diri atas dunia. Semua peraturan-peraturan yang dibuat berlawan dengan Quran merosakkan manusia. Merosakkan diri manusia sendiri. Manusia kena sedar. Quran ni adalah petunjuk Allah yang maha penyayang, yang maha kasih, yang maha adil, yang maha bijak terhadap hamba-hambanya. Tiba-tiba manusia tolak Quran, buat peraturan sendiri. Dia merosakkan diri dia sendiri, menjahanamkan diri dia sendiri. Maka padam dihukum dalam neraka. Hukumannya ialah dalam neraka. Itulah tempat balasannya yang telah ditetapkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Wallahu a'lam.